komputer. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok macam Mikdad pun ada kongsi, ni Ana cerita balik apa yang Mikdad kongsilah tentang kebodohan ni, orang Islam tak pandai. Pfizer tu lah, Syafiq pun dah cucuk Pfizer, orang Islam kan. Yang dah kita tahu dia yang alhamdulillah lah, kita pun rasa banggalah. Tapi maksud yang dia ceritakan situ bukanlah al-jahlu, tu adalah bodoh ilmu. Ada ilmu, tak reti ilmu, kan. Azillah itu bukanlah hina duduk merempat tepi jalan, kan. Malah kita tahu negara-negara Arab yang memang masya-Allah kan, hebat kan. Hebat dengan duit dia, dengan harta dia. Ad-dha'fu ni lemah apanya kan, dengan senjata-senjata yang boleh dibeli. Dan Al-Furqah tu baru kita nampak daripada sudut yang fizikal yang kita nampak. Tapi yang lain ni bukanlah benda-benda yang bersifat fizikal, melainkan benda itu adalah jauhnya mereka tu daripada Allah dan mereka itu adalah azillah, hina disebabkan mereka itu tidak kembali kepada asas yang betul. Dan kita punya pandangan pun kena clear. Oh jangan nanti pula kita berada dalam tarbiyah ni, kita pula nampak dakwah ni kena ada bangunan besar, kan? Oh kena ada aset besar. Itu sebahagian daripada strategi. Sebab tu ada al-quwwah tu ada dua kekuatan. Kekuatan sumber manusia dan juga untuk kekuatan sumber mal. Memang itu kita kena kejar. Tapi bukanlah itu menjadi satu kayu ukur menandakan bahawa tarbiyah kita buat tu dah berjaya. Tu kena ini di peringkat awal kita memahami tarbiyah tu kena jelas. Kalau tak, kita rasa kita dah okey. Oh ada apa? Kita bangunan kita kan dah besar. Kan kita kan dah ada sekolah, kan ada universiti apa semua, takkan tak hebat lagi tarbiyah kita. Kalau kata hebat macam tu pun, tapi perkara tadi tu, hawak tu masih ada, maka semua benda itu tidak membawa kepada makna yang tarbiyah yang kita belajar bermula daripada apa yang kita berada dalam tarbiyah. Tu kita kena faham. Sebab itulah yang menentukan apa yang kita bertindak di kemudian hari. Dan kemudian hasilnya kita akan berada dalam dhalalum mubin. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. Dhalalum mubin ni adalah mereka-mereka yang mereka tu sesat tapi mereka berasakan bahawa diri mereka tu okey. Itu yang paling kita bimbang. Tambah pula kita lah orang yang paling berpotensi untuk rasa diri kita okey, betul tak? Sebab kita orang duduk dalam dakwah, kawan pula orang baik-baik, mana ada kawan orang jahat-jahat, betul? Ada pula mutawaah, zaujah pula akhwat, kan? Pakai tudung labuh apa semua tutup aurat. Kita lah paling berpotensi untuk rasa kita okey. Melainkan kita melaksanakan proses tarbiyah tersebut pada diri kita. Kita cek balik apa jahilah-jahilah yang kita ada. Kita tengok balik apa benda-benda yang kita belum selesai. Dan kita sedar bahawa itulah benda yang kita perlu selesaikan. Jadi sebelum masuk kepada topik anda nak cerita hari ni, tak panjang sangat. Anda ingin berkongsi, nak closing lah sikit berkaitan dengan apa tu? Ya. Berkaitan dengan apa dalil-dalil yang Mikdad sendiri kongsikan pada kita pada minggu-minggu yang lepas. Dalil yang pertama anda nak kongsikan dengan antum pada surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika hum ghafilun. Jadi kita tengok daripada sini, sebenarnya manusia ini Allah memberikan kepadanya potensi-potensinya hebat. Jadi kalau kita tengok dalam tajuk Ma'rifatul Insan tu, kita tengok ada topik tentang kemuliaan manusia. So kita tengok banyaklah topik-topik yang cerita tentang kemuliaan manusia. Tetapi hari ni malam ni anda nak kongsi tentang potensi yang Allah dah bagi kepada manusia, iaitu ada 3 potensi yang besar. Yang pertama sekali adalah potensi apa? Potensi hati. Ada potensi hati. Potensi hati itu untuk dia boleh menilai. Sebab tu kalau kita tengok apa beza hati dan juga akal. Sebab akal ni kadang-kadang orang tahu rokok tu bahaya, tapi dia buat juga. Maksudnya akal bukanlah penentu kepada membuat keputusan. Yang buat keputusan tu adalah apa? Adalah hati kita. Jadi hati itu kita ada satu kemampuan untuk kita menilai dan kita membuat keputusan. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita potensi yang kedua, iaitu adalah yubsiru, iaitu kita mampu memerhati. Bukan kita mampu melihat, kita mampu memerhati dan kita memerhati tersebut masuk ke dalam hati kita dan kita menilai.
kita melihat, kita mentadabbur perkara tersebut. Kita mengambil ibrah. Kita melihat perkara tersebut. Tengok orang mati hari-hari, apa yang kita rasa. Ataupun tengok mati hari-hari, ada orang tengok mati hari-hari, ramai yang mati. Bahaya orang naik motor, jangan naik motor. Ada orang nampak macam tu. Ada orang nampak mati, Allah, muda lagi boleh mati. Aku ni pun boleh jadi. Boleh ada orang nampak macam tu. Berbeza. Yang kedua, yang ketiga adalah la yasma'u ataupun yasma'un. Itu adalah pendengaran. Apa yang kita dengar. Sebab tu menariknya pendengaran ni sebenarnya pendengaran ni lebih aktif berbanding pandangan. Sebab pandangan ni selalunya kita hanya boleh tengok satu-satu benda dan satu-satu masa. Tapi apa tu? Tapi telinga ni, mata ni kita boleh tengok banyak benda. Kita boleh tengok banyak benda, kan? Dalam satu-satu masa. Tapi telinga tak boleh. Telinga kita hanya boleh dengar satu-satu benda je dalam satu-satu masa. Sebenarnya kalau kita tengah bercakap macam ni, sekarang ni bunyi kipas kan? Bunyi anda bercakap. Bunyi kereta kat luar tu. Tapi kita hanya boleh dengar satu benda je. Kalau kita fokus pada bunyi kipas, kita tak akan dengar apa yang anda cakap. Nampak? Itu kelebihan mendengar ni. Sebab tu mendengar ni dia ada art dia yang kita perlu belajar. Jadi, apa yang berlaku bila jahiliah tu ada pada kita? Apa yang berlaku adalah seperti mana dalam ayat ni. Semua perkara-perkara tersebut tertutup, tak memberi kesan kepada kita. Jadi, mereka tu tak lagi menggunakan hati mereka itu untuk yafqahuna biha. Walahum mata mereka tu la yubsiruna biha. Dan dia punya apa tu? Dia punya telinga dia tu tidak lagi digunakan untuk dia mendengar. Maksudnya potensi yang ada pada kita tu habis tertutup. Sedangkan potensi itulah yang ada juga diceritakan dalam surah Al-Mulk, kan? Potensi-potensi tersebut itulah yang sebenarnya mampu membawakan kepada kita itu untuk kita memahami, mampu membawakan kepada kita itu untuk menyedari, mampu membuatkan kita itu untuk kita melakukan anjakan perubahan. Jadi bila benda tu tertutup, hatta kita berada dalam tarbiyah ke, kita pimpinan ke, kita syekh ke, kita siapa ke, maka segala kebaikan-kebaikan itu tidak akan berlaku dan potensi kita itu akan tertutup dan mereka itu sama ulaika kal an'ami bal hum adall. Sama macam al-an'am. Tak ada function. Nanti ada dalam ayat Al-Quran Allah cerita tentang orang kafir yang seperti al-an'am, nanti anda share dengan antum. Dan mereka tu lebih sesat. Sebab mereka tu manusia. Ulaika humul ghafilun. Jadi nak cerita kat sini, satu tarbiyah itu adalah kena membuang jahiliah. Yang kedua nanti, makna tarbiyah itu adalah meningkatkan potensi manusia. Tetapi kita kena jelas bahawa potensi itu takkan dapat dibangunkan sekiranya jahiliah itu dibiarkan. Jahiliah itu memakan adat lah dengan kita kan. Atau Abu Dzar Al-Ghifari pun masih lagi ada jahiliah dia. Walaupun hebat Abu Dzar kan. Dia tajmid dia punya kaum dia. Kan. Tapi dia membiarkan jahiliah tersebut. Sebab tu anda ingat lagi kata-kata Pak Cik. Dia kata kelemahan yang dibiarkan akan berubah menjadi apa? Siapa ingat? Akan menjadi aib. Kelemahan yang dibiarkan akan bertukar menjadi aib. Itu kita kena jelas. Kita tak boleh. Kita usaha juga untuk kita mengubah jahiliah-jahiliah yang ada dalam diri kita. Kalau tak, semua jahiliah itu akan menutup segala potensi-potensi kita, terutamanya potensi yang tiga ni, lalu kita akan terus menjadi sesat. Baik, insyaAllah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, itulah apa yang berlaku kepada orang kafir. Itu antum boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai ayat 6 adalah cerita the best people, adalah orang-orang yang beriman. Selepas tu ayat 7 sampai ayat 8. Ayat 7 sampai ayat 8 menceritakan tentang mereka-mereka yang orang kafir. Apa karakter orang kafir tu? Allah cerita simple je. Khatamallahu ala. Khatamallah tu dia dah apa tu? Seal hati mereka tu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Habis. Sebab mereka ni memang tak payah cerita apa dah. Memang habis, potensi dia tu habis. Lepas tu kalau kita tengok tu dalam ayat ke-9 hingga ayat ke-21 ke Pakcik. Tentang orang yang hati berpenyakit. Orang yang hati berpenyakit. Which is 8 sampai 20. 8 sampai 20. Orang hati yang berpenyakit. Tapi orang kafir ni orang cerita benda tu je. Maksudnya potensi yang dia ada tu, Naim, potensi yang dia ada tu habis. Habis disebabkan kekufuran yang dia dah lakukan. Maksudnya penolakan tu. Maksudnya dah tak ada ruang. Dia ada ruang balik. Sekiranya dia kena menerima balik asas tadi tu, Tuhan tadi tu, baru dia akan terbuka balik dia punya potensi-potensi dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menarik. Dalam surah Baqarah juga, ayat 171. Allah menceritakan tentang perbandingan, pemisalan orang-orang kafir ni, macam mana sikap dia. Wa masalul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Clear Allah cerita. Dan bandingan orang-orang yang menyeru orang kafir yang tidak beriman ni samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang. Memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Jadi kalau kita belajar art of listening ni, listening yang paling teruk sekali apa dia? Listen to the sound ni. Dia dengar bunyi. Dia dengar. Binatang ni, kita panggil dia dengar bunyi tapi dia tak faham. Dia tak faham. Sebab apa? Sebab apa dah datang kepada dia ummun, bukmun, umyu. Kepada sikap macam ni. Jadi, benda tu boleh berlaku kepada kita bila mana jahiliah tu menebal. Bila mana apa yang kita buat tu meninggalkan titik-titik hitam kepada hati kita. Sebab tu kadang-kadang mungkin kita cakap ana tak berzina. Ana tak minum arak. Ana tak buat salah tu. Lepas tu kalau kita tengok balik dalam muasafat tu, tak menepati waktu. Macam mana kita nak hukum dosa? Hukum dosa nanti kan habis buat hukum baru kan. Kita pun tak boleh buat satu hukum yang baru. Tapi macam mana kita nak buat hukum benda tu? Macam mana kita nak buat hukum? Sebab tu kadang-kadang bila kita merefer kepada hadis kan, cerita tentang orang yang melakukan dosa, dia ada satu titik hitam. Kita rasa kita tak buat dosa. Sebab itulah pakcik pun selalu pesan kepada kita bahawa dosa tu dia tak sama. Dia tak sama. Sebab tu dalam Al-Quran pun kalau kita nak ambil hukum tu, dia nak cerita kalau kita nak ambil hukum tu halal haram sahaja. Dalam Al-Quran tu ayat yang menceritakan tentang hukum, ada hukum. Anda tanya, saya siapa tanya Muaz. Muaz tanya, Muaz, berapa ayat dalam Al-Quran ni yang diambil guna untuk dia sebagai sandaran dalil untuk buat hukum? Muaz kata lebih kurang dalam 500 ke 600 ayat je. Yang ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, makruh, haram. Tapi persoalan kita dalam Al-Quran tu ada 6,323 ayat tu. Yang selebihnya tu buat apa? Apa hukum dia? Apa hukum dia? Jadi maksudnya janganlah kita memahami bahawa hukum dosa tu semata-mata adanya halal, adanya wajib, ada yang tu. Sebab tu kita kena faham. Jadi sebab itulah yang paling terbaik sekali adalah alhamdulillah syukur kita berada dalam tarbiyah. Maka dijelaskan kepada kita indikator jangan kita buat. Dan kalau kita buat benda tu adalah apa? Benda tu kita boleh nak ambil untuk kita tu, benda tu adalah dosa. Tak boleh benda tu. Tak boleh. Sebab tu benda tu pun diletakkan secara bertahap. Tak ada dia letakkan standard zak macam ni. Okey, untuk muhid apa dia? Benda-benda dia jangan buat. Untuk muayyid apa benda dia? Benda-benda dia jangan buat. Benda yang dia kena jadi. Untuk terus-terusnya benda apa? Tapi kita kena rasa, kita buka kita punya borang muasafat tu, kita tak buat benda tu, kita kena rasa itu berdosa. Kita tak boleh. Kita meninggalkan benda tu memberi kesan kepada kita. Ni kita masuk sikit tentang hadis kan. Hadis orang-orang yang melakukan dosa. Jadi hadis ni bila anda tengok ni sangat memberi kesan lah kan. Tengok start daripada mana. Umar, saat kami menghampirinya, iaitu Umar bertanya kepada para sahabat.
sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, Umar tanya kat sahabat-sahabat. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pelbagai fitnah? Mereka berkata, kami mendengarnya. Berkata Huzaifah bin Al-Yaman, mungkin yang kalian maksudkan fitnah seseorang terhadap keluarga dan harta je. Mereka berkata betul. Jadi Umar tanya, siapa yang di kalangan depa hampa ni yang dengar hadis pasal fitnah. So Huzaifah dia datang, mesti hampa-hampa semua ni rasa soalan Umar ni lebih kepada menjurus kepada persoalan fitnah keluarga dan hartanya. Gitu. Jadi dia sendiri jawab. Tapi waktu tu Huzaifah pula cakap. Huzaifah kata, lepas tu sahabat kata, ya. Sahabat faham tu macam fitnah keluarga dan juga harta. Tu Huzaifah cakap lagi. Berkata Huzaifah bin Yaman, bukan itu yang aku tanyakan yang dosanya bisa dihapus dengan solat, puasa dan sedekah. Tapi siapa di antara kalian yang pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai fitnah yang bergelombang layaknya samudra. Mereka terdiam dan aku Huzaifah bin Al-Yaman mengira bahawa yang dituju adalah aku, lalu aku menjawab. Cerita dia, Umar tanya siapa yang pernah dengar pasal fitnah, Huzaifah dia jawab, dia pula yang macam tanya balik. Macam itulah. Dia kata mesti korang pernah rasanya yang soalan Umar ni maksudnya tentang fitnah terhadap keluarga dan juga harta. Tapi Huzaifah cakap sebenarnya yang aku faham sebenarnya soalan Umar tu bukan macam tu. Soalan Umar tu adalah satu fitnah yang mana bergelombang layaknya samudera. Lepas tu sahabat pun macam terdiam. Oh, bukan yang fitnah keluarga dan harta. Lepas tu Huzaifah cakap lagi, yang aku mengira bahawa yang Umar tanya tu, Umar menuju kepada aku. Umar tanya tu soalan tu kepada aku. Lalu apa yang dia kata? Lalu Umar kata apa? Bagus. Kamu bagus. Dia kata. Lalu Huzaifah cerita. Fitnah yang dibentangkan di hati seperti dibentangnya tikar. Fitnah itu adalah fitnah yang dibentangkan di hati seperti dibentangnya tikar. Setiap hatinya mengingkarinya, maka diberi satu titik putih. Siapa yang lawan fitnah tersebut, mengingkari fitnah tersebut, maka ada satu titik putih dalam hati dia. Dan setiap hatinya menyerapnya, maka diberi satu titik hitam. Hingga hati itu pun menjadi dua macam. Kalau siapa yang menerima fitnah tu jadi hitam, siapa yang ingkar jadi putih. Sehinggalah akan wujud dua jenis hati. Hati yang macam mana? Satu jenis hati putih yang seperti benda jernih. Jernih hati itu. Fitnah tidak akan membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Maksud dia mampu bertahan. Hati dia bersih dan dia mampu bertahan. Selagi mana adanya bumi dan juga langit. Maksudnya selama-lamanya lah. Dan yang lainnya, hatinya hitam berdebu seperti panci ni anda tengok, seperti kuali kotak. Hitam berdebu, kuali kotak. Boleh tengok kuali rumah kita. Kuali tu macam mana kita beli tu elok-elok ni. Kita bakar lama-lama jadi apa? Jadi berkarat. Jadi kita pakai, kadang-kadang kita pakai steel pun tak boleh. Stainless steel tu pun tak boleh nak gonyoh lagi. Jadi hati dia ni, betul beliau memiringkan telapan tangannya. Ni anda tak faham. Dia buat macam mana tu anda tak pasti. Tapi dia cakap apa? Hati yang tadi tu, yang kotak tadi tu, apa karakter dia? Ia tidak mengenal kebaikan dan dia tidak mengingkari kemungkaran kecuali sesuatu yang terserap dari hawa nafsu. Sama tak berbalik kepada cerita jahiliah tadi. Yang mana dia tidak mengilahkan Tuhan dan dia mengilahkan al-hawa. Nampak? Tapi ini proses dia. Proses dia apa? Dia buat dosa sikit. Tambah pula kita tak rasa benda tu dosa pula. Kita buat sikit lagi. Buat lagi. Tak susun dengan baik. Kita tak jaga masa dengan baik. Kita tak jaga zaujah kita dengan baik. Kita tak tolong zaujah kita. Kita tak bantu zaujah kita. Apa lagi? Kita tak bantu anak kita. Kita tak dakwah family kita. Semua tu ada yang dekat Muasafat. Kita tak berusaha untuk kita betul-betul memahami Al-Quran. Kita tak berusaha betul-betul nak menghafal Al-Quran. Tak berusaha untuk nak belajar. Kita tak menjaga ibadah kita. Kita tak menjaga hati kita untuk kita tu sentiasa takut kepada Allah. Sentiasa mengingati mati. Kita tak buat benda-benda semua tu. Dan kita membiarkan keadaan tu. Maka apa yang berlaku adalah titik-titik hitam tu akan ada pada kita. Sehingga kan semua benda yang kita buat tu apa?
hanya sesuai dengan hati kita. Dia takkan buat kebaikan dan dia takkan tolak kemungkaran tu melainkan benda tu sesuai dengan al-hawa dia. Illa ma usyriba min hawa. Itu benda yang kita nak kena bagi perhatian. Rahimahullah. Jadi bila kita cerita tentang kaitan tadi jahiliah, jahiliah dan juga potensi tadi, maka jahiliah tu dia akan menjadi hitam, dia akan menjadi titik hitam sehingga kita langsung tidak dapat mengenali melainkan kita hanya ikut hawa kita sahaja. Maka ketika tu semua potensi-potensi kita tadi tu habis. Sebab tu apa yang anda nak kongsikan pada malam ni adalah makna tarbiyah yang kedua adalah apa? Makna tarbiyah yang kedua yang kita nak kena faham, seperti yang kita perlu fahami, tarbiyah itu secara istilahnya tarbiyah itu mengenali potensi manusia. Mengenali potensi. Membina. Yang kedua key point dia, membina. Bila kita dah kenal, kita kena membina potensi tersebut, membina dan menumbuhkan. Menumbuhkan. Lepas tu, yang ketiga, menyalur dan menempatkan. Menyalur dan menempatkan. Menempatkan potensi tadi dan menempatkan potensi yang sudah dibina dan ditumbuhkan tadi, dan benda tu semua berlaku secara bertahap. Nampak apa ni, ana combine macam ni. Mengenali potensi, membina dan menumbuhkan potensi, menyalur dan menempatkan potensi, dan semua tu dilakukan secara bertahap. Tapi persoalan dia, sebelum kita nak menumbuhkan potensi tu, perlu yang dibuang jahiliah. Tersebut. Okey. Jadi bila kita dah melaksanakan yang tadi tu, tilawah, tazkiyah, ta'limul minhaj, kita tengok tu tazkiyah tu lebih kepada persoalan jahiliah, ta'limul minhaj tu lebih kepada persoalan menumbuhkan potensi tersebut. Sebab tu dalam Islam ni, dia takkan ada kebaikan melainkan membuang keburukan. Tu kena jelas. Sebab tu syahadah kita tu mengajar kita la ilaha illallah. Dia bukan mengajar kita terus-terus mengajak kepada Allah, bukan. Maksudnya buang dulu ilah kita dan kemudian kita menancapkan Tuhan yang betul. Walak wal barak. Tapi kalau kita buat susunan daripada tu, barak wal walak. Kita kena ada berlaku. Barak tu kita kena ada buat, kemudian kita ada walak. Macam tadi, sama. Jadi apa yang kita nak fahami daripada topik kita ahamiah tarbiyah kita ni, tarbiyah yang kita nak kena faham untuk diri kita, dan kita nak kena fahamkan kepada anak buah kita, dan kita nak fahamkan kepada seluruh orang bahawa tarbiyah itu adalah membuang jahiliah. Kita kena kenal. Dan bila nak buang tu adalah proses dia, Mikdad pun dah cerita panjang. Kena kenal, kena tahu, kena korek. Tahu apa jahiliah tu, kemudian kita dah keluarkan, kemudian kita buat proses tilawah, kita buat proses tazkiyah, ta'limul minhaj. Dan yang kedua, makna tarbiyah itu adalah menumbuhkan potensi. Potensi apa? Potensi tadi. Potensi huluk, potensi pendengaran, potensi penglihatan. Nampak? Sebab itulah kenapa kita buatkan ada canvas dan sebagainya. Itu sebagai proses. Sebab apa tiga-tiga benda tu perlu ada? Sebab itulah proses untuk kita berfikir. Sebab tu kalau orang yang tertutup ke ketiga-tiga potensi ni, maka dia takkan ada rasa nak fikir. Sebab kalau kita fikir kan, Nabi tu dah bawa dah Al-Quran, tunjuk mukjizat lagi. Kenapa tak nak? Takkan dia tak rasa benda tu betul. Tapi apa? Sebab dia ingkar dan kemudian dia tak nak pun nak berfikir tentang apa yang Nabi bawa. Yang dia fikir tu apa yang dia nak lawan. Jadi kalau kita lihat benda tu, kita lihat ke semua yang tadi,
bahawa ada dua tarbiyah tu. Satu adalah kita membuang jahiliyah. Satu lagi adalah kita tadi tu menumbuhlah, membinalah kita kata. Membina potensi. Membina potensi. Dua benda ni. Kita nak kena faham. Dan inilah benda yang nak kena sampaikan ke dalam halaqah kita. Kita pakailah tajuk apa sekalipun, tak kisah. Terbaiknya pakai kita punya bahan lah. Tapi nak fahamkan dengan dua perkara tersebut. Dua perkara ni. Tapi benda tu dimulakan dengan membuang jahiliah terlebih dahulu. Kemudian barulah potensi tu kita dapat kembangkan. Sebenarnya potensi tu dah ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks ni, sebenarnya jahiliah yang ada tu disebabkan kita tu dah membesar dalam keadaan jahiliah. Kan? Cara fikir kita, cara kita bertindak. Sebab tu dengan anak-anak kita nak kena jaga jahiliah ni. Jangan jahiliah tu karat dia tebal sangat. Kalau ada tu mungkin ada lah. Kan? Tapi jangan benda tu tebal. Sehingga nanti sampai ke dia dah besar, nanti dia tarbiyah kita kena proses dia lain pula. Sebab tu pentingnya tarbiyah tu awal. Nak cerita, nak relate kan. Sebab kadang kita ni kan pun susah sebab jahiliah kita tebal. Sebab tu susah. Tapi anak-anak kita tu kita kena bina. Sebab tu dalam muasafat muayyid tu dekat nafi'un li ghairihi tu apa yang tu tengok tu. Menghidupkan adab Islami di dalam rumah tu penting. Tu nanti kita relate lah dengan liqah aliyah dan sebagainya. Kalau tak nanti macam tadi. Dia dah besar, susah pula. Kita nak bina. Sepatutnya dia dah besar tu, hanya kita nak buang karat tu sikit-sikit, dah potensi tu yang kita nak kembang. Sebab tu tak pelik. Sahabat-sahabat tu ada umur 19 tahun, dah boleh jadi perang panglima dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi, bila kita memahami dua perkara tersebut, barulah kita dapat jelas mengapa khairul ummah tu kita boleh bentuk. Khairul ummah tadi tu. Proses yang kita nak pergi tadi tu, kita buang jahiliah, kita membina potensi, barulah orang tu menjadi orang yang beril-ilmu, barulah dia ada al-izzah, baru dia ada al-quwwah, baru dia ada al-wihdah, kemudian barulah dia membentuk khairul ummah. Jadi proses nak bentuk khairul ummah tu bukannya mudah. Tapi proses nak bentuk khairul ummah tu, orang yang membentuk khairul ummah tu dia ada dua kriteria. 3 lah. Betul. Untuk minun nabilah. Tapi yang mention yang besar tu ada 2. Apa dia? Yang pertama apa? Last sebelum kita habis. Yang pertama apa? Amar ma'ruf. Iman. Iman tu dia letakkan dalam susunan tu last. Amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Nahi mungkar. Maksudnya, bahasa mudah dia perlu buat usaha dakwah. Okey, untuk mewujudkan khairul ummah tadi tu. Okey, clear? Khairul ummah tadi tu dia akan berjaya capai ketika dia membuang jahiliah dan membina potensi. Okey, dan juga bila mana dia dah berjaya membuang jahiliah dan membina potensi, maka akan jadi dia khairul ummah. Dan kerja khairul ummah tu apa dia? Adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita lah. Maksudnya kita buang jahiliah kita mengembangkan potensi kita, maka kita kena buat amar ma'ruf dan nahi munkar. Betul? Kita kena buat usaha dakwah tersebut. Betul? Jadi kita sekarang ni lah. Jadi anda nak relate kan, kita tengok balik dengan apa yang ditunjukkan dalam manhaj kita, apa yang dia maksudkan dengan dakwah. Tengok balik apa yang dimaksudkan dengan dakwah. Da'watun nas ila Allah. Ni satu point. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Satu point. Hatta yakfuruna bit taghut wa yu'minuna billah. Okey. Ni kita nak pergi point yang last tu. Apa? Cuba baca. Liyakhruju minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Kalau kita nak go detail ni apa dia? Da'watun nas ila Allah tu hadaf, tujuan.
bil hikmah wal mau'izatil hasanah adalah approach. Hatta yakfuruna bit taghut wa yu'minuna billah adalah dia punya benchmark. Benchmark yang kita kena capai. Liyakhruju minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam adalah benda yang akan tampak dia macam mana akan berlaku benda tu. Sama tak yang seperti mana yang diceritakan dalam ahamiyah tarbiyah. Tapi ni dalam konteks apa yang kita perlu buat pula. So benda yang kita buat sama adalah membuang jahiliyah dan membangunkan potensi Islam ni. Clear. So benda tu dia tak bercanggah. Itulah standard yang kita nak kena buat. Kan? Dan itulah benda yang kita nak kena lakukan. Dan kalau kita berada dalam tarbiyah, apa fikrah yang kita nak sampaikan? Inilah fikrah yang kita nak sampaikan. Naim. Okay. Itulah fikrah yang kita nak sampaikan. Tak ada benda lain. Ini benda yang kita nak cerita. Tak kisahlah kita kecil ke, kita besar ke, kita politik ke, ekonomi ke apa sekalipun. Inilah benda dia. Tak ada benda lain. Nak buang jahiliah dalam ekonomi. Kalau kata kita dah masuk ekonomi. Nak buang jahiliah tu, buang jahiliah dalam politik. Jangan kita pula jadi orang yang jahiliah dalam politik tersebut. So benda-benda tu defeat the purpose lah. Kita jahiliah kat rumah, dalam tarbiyah kita, dalam ni nampak okey semua. Kat rumah kita jahiliah. Dengan mak ayah kita jahiliah. Dengan tempat kerja kita jahiliah. Dengan anak kita jahiliah. So benda-benda tersebut bukanlah standard yang kita nak kena capai. Jadi wallahu alam, apa panjang malam ni. Tapi itulah sedikit rangkuman. Harapannya kita dapat memahami perkara yang sama, kita dapat memahami makna yang sama dan kita dapat melakukan tindakan yang sama. Yang berbeza tu mungkin daripada sudut strategi dan juga approach kita sahaja. Tetapi mafahim dan tindakan yang kita nak lakukan itu adalah sama. Dan inilah benda yang kita nak sampaikan dalam kepada binaan-binaan kita. InsyaAllah tajuk ni sangat panjang lagi sebenarnya. Kita pun tak go detail lagi tentang tilawah, tazkiyah dan ta'limul minhaj. InsyaAllah topik ni akan terus kita berjalan. Cumanya mungkin minggu-minggu akan datang tu kita akan sentuh topik yang berkaitan dengan ruhul jamaah pula. Apa mafahim yang kita perlu ada. Jadi untuk antum sendiri jelas bahawa apa yang kita kongsikan ini adalah benda yang bersifat mafahim. Understanding yang kita nak kena pegang. Anda ulang sekali lagi. Kalau keluar daripada halaqah ni kita bawa understanding lain pula terhadap tarbiyah tu. Kat situ tu kita nak kena check lah. Bukanlah bermaksudnya kita rigid ataupun kita nak doktrin. Oh, ini you kena faham. Tak. Maksudnya kalau kita rasa kita ada pandangan, maka benda tu kita kongsikan. Mungkin pandangan tu kita boleh murnikan dan kita boleh sesuaikan. Mungkin benda tu adalah lebih jelas daripada apa yang Ana dan Mikdad sampaikan. InsyaAllah. Boleh Itu sahaja kot kajian Manas pada malam ni. Seperti biasa, nanti akan ada tugasan canvas 1. So antum boleh isilah canvas 1 tersebut. Record yang kita buat ni nanti kita akan upload. So kalau mana yang tak clear tu boleh rujuk balik kepada recording ni lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Setakat ni. Soalan nak sampaikan kepada binaan tu tak apa. So kita boleh bincang topik yang lain. Cuma hari ni kita clear tak? So kita rasa confused ke? Kita rasa macam tak betul ya. Ke macam mana? Kita ada pandangan-pandangan lain. Okey Naim, Syafiq, Azwan, semua okey Okey, insyaAllah. Ada masukan lain? Daripada Ram dengan Mikdad? Tak ada tak ada, Ana serah balik kepada MC kita, Syafiq Mat. InsyaAllah. Jazakallah khairan Tuan Fauzi di atas penyampaian kajian manhaj. Sangat terperinci yang perkara yang disampaikan tu diharapkan kita cuba hadam lah malam-malam ni cuba hadam. InsyaAllah kalau ada perkara yang kita perlukan penjelasan lanjut kita boleh bincang semula lah insyaAllah. Jadi sekarang pun dah 11.30. Ada baiknya kalau kita terus ke agenda seterusnya. Qadaya ni? Ke ada apa lagi tak tahu. Anda sikit kot. Berkaitan dengan berkaitan dengan canvas. Setakat ni itulah banding dengan banding dengan Nes tak hantar lagi. Kita dah hantar.
Saya dah hantar. Satu lagi satu, kalau yang dah hantar pun, kalau boleh antum tengok balik antum punya tugasan tu. So dekat yang nampaknya kena repair sikit tu dekat bahagian nilai. Nilai tu apa tu, dekat bahagian Quran Sunnah kita letak nama-nama muasafat. Nama-nama muasafat kan. Dekat bahagian nilai tu indikator kan. Indikator tu ada yang letak satu ataupun dua. Kalau boleh letak nilai indikator tu, letak mana yang antum belum selesai dulu. Letak dulu. Setakat ni yang nampak yang dah buat okey, Naim dengan ni lah. Naim dengan siapa nama Dan. Siapa nama Sahar pun dah okey. Semuanya listkan ke semua nilai yang tak ni. Aku minta Syafiq dengan apa nama? Syafiq Azwan punya nanti ana try minta kat entah sebab hari tu ada masalah sikit upload. Syafiq dengan ni lah, Syafiq dengan siapa nama? Sahar, antum check balik dekat borang tu. Mana indikator tu antum dah letak lah. Tu okey dah. Tapi cuba listkan semua. Mana yang tak selesai lagi, listkan kat situ. Cuma tindakan start daripada ilmu dan kemahiran dan juga inovasi dan alat tu, itu listkan mana yang kita nak selesaikan dulu. Jelas kan? Kalau kata ada 10 indikator, 2 daripada tu yang kita selesaikan dulu, 2 tu yang kita buat dekat ilmu dan kemahiran dan juga inovasi dan alat. Itu satu berkaitan dengan canvas. Yang kedua berkaitan dengan liqah aliyah. So liqah aliyah sepatutnya kalau habis minggu ni, kita dah jalan 2 liqah aliyah lah. Sebab kita dah set hari tu 2 minggu sekali untuk liqah aliyah. Jadi kalau siapa yang tak sempat nak buat tu, kalau boleh dapat selesaikan lah supaya benda tu tak kelang kabut. Tujuannya, anda ulang sekali lagi, adalah kenapa kena buat, sebab bulan satu kita kena buat sebab kita nak ni lah, nak tarbiah family kita lah, tu satu lah. Tujuan yang kedua, bulan 6 nanti kita akan buat kerabat, program family. Program family tu memang kita akan buat kesinambungan daripada aktiviti dalam liqah aliyah yang kita dah set. Jadi kalau aktiviti tu kita tak buat, jadi dekat daurah family tu susah sikit lah. Especially untuk trainer nak setting. Dan ada kemungkinan kalau kata antum tak buat, mungkin kita tak libatkan. Ada kemungkinan lah. Tapi kalau yang tak buat tu ramai, mungkin kena libatkan juga. Tapi kalau boleh buat lah. Okay? Sebab takut nanti kalau daurah nanti tertinggal. Tak ada tertinggal. Macam dia ni cakap tadi, tertinggal kapal. Okay? Lepas tu yang kedua juga, liqah aliyah ni, kalau boleh antum buat aktiviti tu mengikut panduan halaqah aliyah tu. Kalau kata ada yang tak clear, tak jelas tu, boleh tanya dalam liqah lah. Rasa itu je kot setakat ni. Sekarang mungkin ada pengumuman kot. Just reminder untuk kenapa lebih kepada yang pertama berkenaan dengan Syafiq boleh remind balik semula lah. Berkenaan istirahat, kemudian zakat fitrah. Untuk zakat fitrah kita bagi buffer sehingga 2 minggu ni lah, sebab nama ni ada yang masih mungkin belum sampai waktu gaji lagi. Lepas 7 minggu ni, kemudian minggu depan kita dah boleh start nama ni agihkan dan sepanjang sampai ke minggu depan tu kita dah start trace asnaf yang di kalangan kita lah, kalangan ikhwan akhwat. Kemudian untuk sedekah Ramadan lah, kalau ada yang tak ada, belum dapat trace kat mana nak sedekah, tak dapat idea kat mana lagi, by end of Ramadan tu boleh serah pada Syafiq lah, insyaAllah. Itu insyaAllah. Itu je. Okay, ada beberapa perkara. Yang pertamanya insyaAllah Jumaat ni kita akan ada bukan sesi, taujih daripada Pak Agus dan tak akhir. So harap semua boleh forward kepada binaan dan taklim masing-masing. Yang minggu lepas punya taujih pada Syafiq, Alhamdulillah dapat banyak feedback yang positif lah. Ramai kata rindu dah lama tak dengar taujih. Legend. So mungkin kita boleh bagi satu slot yang frequent lah untuk Syafiq. Dia boleh online dulu, online. Naim pun lama tak dengar. Naim dah boring.
InsyaAllah kalau Okay, insyaAllah boleh. 9 ke insyaAllah. Kalau- 2 kali je. Kalau Pak Agus tak available, kira Syafiq lah. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, so just untuk semua unit. So Ana rasa going forward kita akan banyak generate dokumen. So nanti unit tarbiyah anda hantar akan generate dokumen, murabi akan generate dokumen, lepas tu unit tarbiyah umahat pun akan generate banyak dokumen lah. So since kita akan banyak generate dokumen, dan dokumen tu akan kita letak Google Classroom lah, letak kat WhatsApp dan sebagainya. Dan cadangkan untuk kita standardize semua apa-apa dokumen pun sebelum bagi dekat anggota keramat, bagi dekat unit SADO dulu supaya kita boleh standardize dari segi format dia. Dan Izni. Izni. Kalau tak kenal Izni, adik Syafiq Mat. Dan kemudian unit SADO pun akan buat beberapa template laporan, template proposal, template presentation, template raka, semualah kita akan buat template supaya semua orang menggunakan template yang sama supaya lebih standardized. Okay, yang keduanya Ana updatekan untuk Saha. So insyaAllah unit tarbiyah murabi akan membuat penaziran. Nanti kita akan minta beberapa halaqah untuk setiap kali record tu dia kena record dan dia kena upload untuk tim penaziran ni tengok macam mana pengendalian record tu. Tu untuk stage pertama. Kemudian untuk stage kedua kita akan masuk ke record lah join secara fizikal. So kita target penaziran ni start daripada selepas raya bulan 6 sampailah bulan 9 dan akan sentiasa berlangsung lah setiap kali kita ada record yang baru. So sekarang ni kita ada bulan 8 ni insyaAllah officially kita akan ada 6 record muhib yang official. 6 record muhib yang official maksudnya daripada taklim dia angkat jadi muhib. Ada dalam 40 orang akhwat, 4 record. Kemudian ikhwah ada berapa? Ada 2 record. Record siapa? Record Ihsan dengan record Ihsan dengan record Rijal. Dan juga ada beberapa lagi lah muhib yang taklim ke muhib yang dinaikkan dekat Medan 1 masuk ke record yang sedia ada. So itu proses yang kita akan buat secara berkala lah. Maksudnya penaziran secara fizikal. Memastikan semua murabi dan halaqah melaksanakan halaqah tu mengikut SOP dan juga mengikut panduan-panduan yang kita akan publish. Kemudian kita akan ada daurah murabi pada minggu ke-4 bulan 5. Minggu ke-4 bulan 5 nanti Saha akan publish dia punya ni iklan dia. So semua kena join lah. Semua yang ikut fardu kena join dan juga murabi. Okay, yang paling last sekali Ana akan shoot satu file. Dalam tu ada kita nak minta maklumat semua murabi. Dari sudut berapa lama dah menjadi murabi, berapa likot yang pernah dibawa, berapa orang yang pernah dinaikkan daripada taklim ke muhib ke muayyid, kemudian dah berapa daurah join dan sebagainya. Untuk kita susun program yang seterusnya lah insyaAllah. So Ana akan shoot malam ni. So harap semua anggota fardu boleh isi dululah. Okay, itu saja. Mana? Ada Ana tulis dalam box tu dia tulis pre-keramat. Peningkatan tu sebelum keramat. Okay, insyaAllah. Itu saja daripada Ana. Nasrah kepada Saha. Oh, satu lagi unit dakwah. So alhamdulillah Allah telah memberi kita satu lagi medan. Medan yang sebelum ni rasa macam susah nak masuk. Alhamdulillah dapat masuk walaupun COVID. So kita dapat masuk ke medan Institut Pengajian Baitul Mal. Institut Pengajian Baitul Mal kita ada seorang penggerak kat dalam tu. Allah penggerak pun besarlah potensi dia. So kita mula-mula kita di offer untuk buat program dengan 70 orang. Tapi kita minta dengan ustaz kita fokus dulu. So insyaAllah kita akan buat program iftar dengan komiti dulu, dengan komiti surau di IPB. Kemudian kita boleh plan lah. Kita establish communication dulu dengan ustaz, dengan komiti tu. Dan ustaz pun sangat mengalung-alungkan lah untuk kita buat program dan sebagainya. So insyaAllah di Gombak tu officially bertambah lagi satu medan lah. Yang insyaAllah ada potensi yang besar. Wallahualam. Dan serahkan pada Saha. Ini untuk muskilah apa?
muskilah mungkin daripada segi Kepau punya account lah. Masih lagi pending dari segi dokumen lah. Ada beberapa dokumen yang kena kataan amend maksudnya. Kena edit, kena amend. Ada berapa lah. So masih lagi kita tunggu untuk proses untuk legit lah. Tu je lah kot. Lain tak ada. Lain tadi Nida ada sebut tentang IPB tu. Itulah. Sekolah sukan tak ada. Sekolah sukan buat masa ni COVID. So tak boleh masuk. So tak adalah. Itu je. Kot. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pun tak dapat. Tak ada apa. Azwan lu. Kehilangan roh Tak ada ni tadi. Tadi hantar macam mana? Study. Busy sikit lah study. Subjek SEM ni subjek tough sikit lah. Pas. Kerana cuma nak inilah muskilah untuk daripada unit umum belum lagi dapat buat satu perjumpaan lagi untuk penggunaan borang borang kenaikan untuk muhib lah belum lagi. So targetnya ialah selepas Ramadan kan, untuk dilaksanakan dan difokuskan lah pada muhib tu kan. Lepas tu yang keduanya ialah berkenaan dengan mungkinlah sebab kita semua bapa-bapa kat sini. So anak-anak dah akan duduk dekat rumah lama. So bermula daripada 11 bulan sampai Jun kan. Jun. Dia ada PDPR Sebulan. lagi. Sebulan duduk rumah. Sebulan kan? Sebulan. Semua sekolah. Antara terlepas kapal ni. Semua. Alam sama. Jadi apa yang Ana ni adalah mungkin sebab sekarang ni waktu Zaujah Liqa, so bila kita kumpul, kita tak ada buat apa-apa pun untuk aulad tu. Sama jugalah ketika mana kita Liqa, Zaujah kumpul pun tak dibuat juga program untuk aulad tu. Jadi sementara nak tunggu unit aulad tu betul-betul yelah, so far sekarang ni daripada Poji Mention masih lagi bersifat program. So menjadi tugas bapak-bapak jugalah kot untuk try untuk memikir macam ni kan. Mak-mak dah sibuk asyik nak masak je kan. So kita lah nak masak, beli baju baru kan. So kita lah yang kena fikir apa nak buat. Kalau tak duk tengok TV je lah. Tengok TV nanti terbina yang jahiliah tu pula kan. Itulah. Okay, tu insyaAllah. Tu insyaAllah sikit. Mungkin apa Naim? Kan ada apa yang teacher Nat buat apa terlebih tu outlet punya untuk Ramadan tu kan. Mungkin kita boleh jadi supportive dari segi ni lah kot, nak hebahan untuk nak menggalakkan bapak-bapak ni handle ni betul lah. kan. Nak integratekan at least macam
waktu cuti, bukan sekat cuti ni, bulan ni duduk rumah ni. Ana memang risau balik lah. Jadi macam dulu. Support dalam grup up selalu lah kot, ingat-ingatkan at least macam tu lah kot. Boleh ni lah, boleh raise dekat grup keramat ke. Kan. Ada apa-apa program untuk PDPR. Tanya je. Anda sendiri anda tak suka untuk nak cakap. Biar benda tu dia sendiri nak buat. Tu kalau antum tanya dekat keramat ke apa semua tu, senang sikit nak buka mulut. Faham. Tu insyaAllah Syafiq Mat ada muskilah? Muskilah tak ada lagi. Berasa ni lah. InsyaAllah plan untuk ziarah Dr. Wafi, dan mungkin ada seorang akhwat, bukan ziarah akhwat, suami dia tu. Dia satu akhwat tu satu lekor dengan Zaujah. So suami dia tu lah aku nak cuba dekati lah. Kalau Rawaid tu yang gembira kan ya semalam lah atau kemarin dulu TFC mengalahkan JDT lah, tu yang paling gembira. Azwan Johor. Allah alam tu je. Aku bukan Rawaid tu. Murung. Allah alam ada lagi. Pakcik Fauzi. Ya, Pakcik ada. Azwan ada. Cik. Ana tak ada apa-apa. Cik Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Cuma pakcik nak saja tengok daripada perkembangan tu. Alhamdulillah lah insyaAllah kan. Maknanya satu benda yang baik apa yang kita dah lakukan kan. Tapi maknanya bagi pakcik tu untuk kita tengok dari segi fardu lah kan. Rasanya macam dulu kalau tengok peringkat awal masa kita set report Mujahidah kan, maknanya nampak kalau dari awal tu memang nampak banyak sangat dia punya kekurangannya ya. Bahkan rasanya masa tu kita fikirkan banyak perkara ni yang perlu nak diselesaikan lah ya, dengan soalan-soalan yang berbagai sebenarnya ada dalam tu ya. Tapi alhamdulillah insyaAllahnya kita nampak apa yang berlaku tu dari segi perhatian yang kita tengok, seolah-olah sekarang ni macam Mujahidah tu nak potong fardu. Pasal nampak dari segi dia punya organize, nampak dari segi dia punya unity. Lepas tu tengok contohnya macam setiap kali dia buat program tu dari segi komitmen semua tu kan. Padahal mereka tu dengan anaknya ramai. Kan, dengan kesibukan sebagai ibu kan, kesibukan sebagai isteri, tapi dia mampu maknanya kan kalau dia buat satu program tu komitmen dia tu kan, sampai dia boleh seolah-olah macam dia tak ada tanggungan. Jadi bagi pakcik maknanya satu benda yang appreciate lah satu benda yang sangat kita hargai lah insyaAllah. Jadi itu yang pakcik nak sama-sama kita menyedarkan lah kan, supaya jangan berlaku lagi daripada pengalaman yang lepas lah. Nanti akhwat potong akhwat pula. kita nada. Lepas tu kita pun tengok bulatan gembira tu dah semakin bergembira sangat lah insyaAllah tu. Kan setiap minggu masuk 30 orang, 40 orang. Pakcik pun dah risau lah. Macam mana nak menangani ya kan. Jadi ini antara perkara yang mungkin insyaAllah sebagai alertness kepada kita lah awal-awal kan. Supaya maknanya enjin kita ni nak kena tukar jadi Ferrari lah kot insyaAllah kot. Jangan pakai enjin Honda ataupun enjin Suzuki lagi lah. Ini antara insyaAllah untuk kita alert sama-sama lah insyaAllah ya. Apa perkara yang boleh kita perbaiki insyaAllah. Terus sikit kot boleh. Baik, jazakallah khairan Makcik atas masukan. Sepatutnya itulah. Kalau zaman dulu tu antara kaedah nak memotivasikan orang lelaki dalam medan perang ni, Nabi letak sahabiah dekat belakang kan.
Maksudnya kalau orang lelaki berpatah balik, sahabiah ni lah yang akan dikejar supaya orang lelaki tu pergi patah balik ke depan kan. Jadi mungkin reminder untuk kita semua lah, supaya kita bukannya kata orang kata dengki ke apa, tapi dalam banyak yang dalam surah-surah yang Allah kata fala tanafasil mutanafisun, hendaklah berlumba orang yang berlumba. Jadi sememangnya orang lelaki ni dia perlu lebih ke depan lah berbanding dengan orang wanita dalam, especially dalam jihad dan tarbiyah kan. Kalau sahabiah pernah tanya Nabi, apakah kami juga nak berjihad kan? Kemudian Nabi kata jihad wanita ni pergi haji. Tapi kalau tengok sekarang ni realitinya macam wanita tu dia lebih, akhwat kita lebih kata takut sebagaimana baca cakap lah tu, isu-isu yang sebelum ni pernah timbul jadi berulang kembali. Okay. Jadi harap-harap kita pun ambil pengajaran lah insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa lagi, rasa marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan doa. InsyaAllah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina 'ala ni'matik musnina biha wa qabilha wa atimha 'alaina ya rabbal alamin. Ya Allah, pertahankanlah di antara hati-hati kami, ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, tunjukkanlah kami jalan kedamaian, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju kepada cahaya, jauhkan kami dari semua keburukan yang zahir maupun yang tersembunyi. Berkatilah kami dalam pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, isteri dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, Engkau yang Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu, pemuji nikmat-Mu, penerima nikmat-Mu, dan sempurnakan nikmat-Mu ke atas kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim lana mutaqabbala. Allahumma balighna lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua minta isi mutabaah minggu 16. Siapa yang tak isi lagi? Ini minggu 17, minggu lepas. Dan juga catatan dari tarbiyah tu. Okay, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.